السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هادنا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وذلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فمن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته ما هاجر إليه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Bersyukur kita di atas nikmat yang begitu besar yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, sehingganya kita masih boleh lagi dalam saki-baki usia yang ada ni untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa ramai kalau kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berjuta-juta ruh di alam barzah, mengharapkan untuk dikembalikan ke dunia. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Wahai Tuhan, kami dah tengok, kami dah dengar, kami dah saksikan, kami dah nyata depan mata kami bahawa ada siksa kubur, ada soalan-soalan dalam kubur, bahawa kubur adalah hak, akhirat adalah hak, jannah adalah hak, neraka adalah hak. Semuanya benar. Dahulunya masa hidup itu semua cerita. Ketika nanti kita berada di dalam barzah, ternyata apa yang kita dahulunya cerita itulah nyata. Tinggallah dunia ni, tinggal cerita, tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan Allah. Sebab tu Allah Ta'ala masih beri nikmat usia yang ada sekarang ni, tuan-tuan. Gunalah tuan-tuan untuk mana kita lagi dekatkan diri kepada Allah. Sambil itu kita juga ingatkan ahli keluarga kita, anak-anak kita, cucu kita. Kadang walaupun anak ni dia dah ada anak lagi, ada cucu dah kita, anak kita pun kita kena ingat. Dia dah ada keluarga dah, tak apa dah, dia tak boleh. Kalau dia mari jalan rumah kita, dia mari jalan bawa cucu rumah kita tak, solat dia tak ni lagi, kena ajak dia sepatah. Dia buat tak buat ikut tembulan dia tak? Depan mata kita, wajib atas kita untuk ingatkan. Kadang-kadang itu dia sedihnya kita hari ni. Kadang-kadang masa kecil dia ikut dengan ayah dia, duk kita bimbing. Dah besar ni dah mula dah lara dah, kehidupan dia ada. Sebab apa? Masa bersama kita mungkin boleh kita jaga, boleh kita pimpin tangan dia. Dah besar, sibuk kerja ini itu segala macam, kehidupan dia mula berubah. Terkadang-kadang sebab dengan pergaulan dia, dengan kesibukan dia, lara jauh daripada Allah. Terkadang-kadang solat pun, solat subuh kesiangan, zuhur di perjalanan, asar keletihan, maghrib tengah jam, isyak ketiduran. Ada semacam alasan tak? Sehingga kan jauh daripada Allah, tuan-tuan. Padahal perkara itulah yang awal-awal nanti Allah soal pada kita. Awalu ma yuhasabu bihil abdi yawmal qiyamah as-salah. Soalan awal lagi esok di yaumil qiyamah adalah perkara solatnya. Kalau solatnya baik, baiklah seluruh amalnya. Kalau buruk solatnya, buruklah seluruh amalannya.
Sebab tu tuan-tuan, tak habis tanggungjawab kita sebagai orang tua. Selagi dia ada, selagi kita ada, selagi kita hidup, celik mata kita, boleh cakap lisan kita, maka nasihat, maka ingatkan itu wajib. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhafu al-iman. Kalau kalian lihat kemungkaran, maka tegahlah dengan tangan kalian. Tak boleh dengan lisan kalian, tak boleh, maka bencilah dalam hati kalian. Doakan hidayah. Tuan-tuan, puan-puan, sebab tak cukup kita untuk kita beribadah kepada Allah kita sendiri. Tak cukup. Kita kena ajak juga ahli keluarga kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin yang akan ditanya tentang apa yang kalian pimpin. Seorang suami memimpin anak isterinya, seorang isteri memimpin harta, menjaga harta suaminya, memimpin anak-anaknya, akan disoal esok-esok. Apalagi disebutkan ummi madrasatul aulad. Ibu adalah madrasah anak. Ibu adalah madrasah bagi anak-anaknya. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah SWT, sebab tu esok ada soalan. Sebab tu dijawablah kita. Soalan ni kita kena jawab, bukan esok dijawab. Kat dunia ni lah kita jawab soalan tu, tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah. Sebab tu sakibaki yang ada, nikmat berupa usia ni, mari kalau dah terlajak, bundur balik boleh. Mana yang kurang boleh tambah. Tak? Mana yang tersilap boleh perbetul balik. Tu dia. Sebab itulah tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah SWT, syukur terhadap nikmat-nikmat Allah ni. Kadang-kadang syukur ni memang, sebab itulah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, syukur ni sikit yang boleh syukur ni. Daripada hamba-hamba aku ni qalilan, sikit je. Tuan-tuan, kita sering lupa, al-insan makhanul khata' wan nisyan. Manusia ni tempat lalai, lupa. Sebab tu kita selalu saling mengingatkan tuan-tuan. Nabi kata, kun fit dunya ka'anaka gharib au nisabil. Jadilah kalian, hiduplah kalian di dunia sebagaimana orang asing, sebagaimana perantau. Apa perantau maksudnya? Satu orang kalau dia merantau, dia kena hantar hartanya, gajinya, upahnya pergi kat kampung dia. Ya. Sebab esok-esok dia nak balik kampung. Seorang perantau, dia kena hantar hasil kerja dia untuk mana? Membina rumah, membina mahligai di kampung dia. Karena esok-esok dia akan kembali balik kampung. Anak-anak perantau akan balik kampung. Kita perantau-perantau di atas muka dunia, esok suka tak suka, kita balik kampung. Balik kampung kalau kita tak sedia, kalau kita tak bercadang dari sekarang ni, kalau tak hantar-hantar banyak-banyak bekalan dekat kampung kita, esok-esok kita rugi sendiri. Nak harap doa, nak harap kebaikan anak cucu kita, Allah ya Karim. Kita kadang-kadang pun susah. Zaman akhir zaman ni tuan-tuan, kadang-kadang pendidikan bagi serah terus ke sekolah, bagi terus ke madrasah. Mak ayah di rumah tu masa time cuti tu, sayalah kita ni, sebab kita ni biasa dengan kita buka madrasah ni, kita tahu balik-balik masa duduk madrasah okey lagi. Kadang-kadang cuti budak-budak kita ni duduk rumah ni, kita nak bagi kerjasama dengan mak ayah ni. Kadang-kadang kita bagi surat supaya duk tengok anak dia duk ulang Quran dia. Kalau Quran dia ni ulang lebih kurang sehari 2-3 jam, dia kena depan mengulang, mentakrar, mengulang-ulang hafazan dia tu. Lebih kurang 2-3 jam dia kena berdepan dengan Quran dia. Jadi kadang-kadang mak ayah pun tak ada masa. Ini mak akhir zaman. Kadang-kadang duduk satu rumah pun mata tak bertentang mata. Jangan lagi tengok muka, jangan lagi bincang macam ni, mata jumpa mata pun tidak. Duk meja sekali, makan sekali pun duk sama-sama menghadap yang namanya Android, yang namanya telefon. Tuan-tuan, puan-puan, maka Allah SWT.
Sebab tu bersyukur bila tuan-tuan dikurniakan oleh Allah hati yang masih terpaut ke masjid. Orang-orang yang hati yang terpaut ke masjid, mereka-mereka yang esok-esok mendapatkan naungan daripada Allah. La zilla illa zilluh, tidak ada naungan melainkan naungan daripada Allah. Tidak ada perlindungan hari itu melainkan perlindungan daripada Allah. Orang yang hatinya muallaqatun alal masjid, yang selalu terpaut ke masjid-masjid, ke rumah-rumah Allah, ke surau-surau, ke langgar-langgar. Yang kedua, tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak lupa kita banyak-banyakkan salawat pada baginda Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu ketika Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama yang besar, seorang waliullah yang masyhur di zamannya, ketika beliau tengah tawaf sunat, di depannya duk tengok ada seorang pemuda bertawaf, dan dia hanya doa, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Tak doa lain, dia hanya selawat saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak doa lain kecuali masa istilam, bismillahi Allahu akbar. Lain pada tu pusingan pertama, kedua, ketiga, keempat, lima, enam, tujuh duk baca selawat macam. Sehingga kan Sufyan Ats-Tsauri duk ikut belakang dia, duk ikut baca macam dia. Sehingga pemuda tadi khabar lah di belakang dia ni, ada orang ikut aku ni. Orang ni pilih aku ke? Ada. Kita pun tak. Kalau ramai-ramai macam tu ada orang ikut belakang kita, doa ikut macam kita, rasa kita pun khabar juga belakang dia ada orang. Maka selepas kita tawaf sunat ni, selepas tu Sufyan Ats-Tsauri duk tanya anak muda tadi, wahai pemuda, sebab apa kau ni tak ada doa satu? Kau tak ada hajat ke? Tak ada keinginan kau untuk hajat-hajat dunia kau ke? Kau tak ada baca apa? Yang aku dengar hanya salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata tak ada. Kau siapa nak tanya-tanya dengan aku ni? Itu dia. Aku Sufyan Ats-Tsauri. Bila sebut nama tu, barulah dia kejut. Orang dulu ni dia soho dengan nama. Sebut nama, getar selalu hati orang dulu. Hatta orang kafir dulu sebut nama Umar, getar. Jangankan manusia, jin, syaitan sebut nama Umar, ada Umar, takut. Masjid Umar duk tidur, takut nak masuk masjid. Kenapa? Ada Umar. Sekarang sebut Haji Umar, Haji Umar. Minta maaf kalau ada nama Umar ni. Syaitan jangan, syaitan budak-budak tak takut. Tak ada gerung dah. Kehebatan Islam zaman dulu orang nak kata sebut nama tu orang dah gerung dah. Sekali Rasulullah nak masuk masjid, keluar setan pada masjid. Rasulullah tanya, kenapa kau nak masuk? Aku nak menggoda orang yang tengah sembahyang tu. Tapi ada kat belakang dia rumah tengah duk baring, duk berehat-rehat. Baringnya Umar, tidurnya Umar, rehatnya Umar dekat masjid, lebih syaitan takut daripada sembahyangnya orang tadi. Bayangkan tuan-tuan. Begitu juga lah Sufyan Ats-Tsauri, bila disebut nama dia, kata pemuda tadi, kalau bukan sebab kedudukanmu di sisi Allah, bukan sebab kehebatanmu, kealimanmu, kesolehanmu, aku tak akan cerita benda ni. Nah, ayatnya nak cakapnya, nak bagi tahunya tuan-tuan, dia tak bagi tahu, dia berahsia. Kenapa selama ni dia tak doa lain kecuali selawat dia. Kata pemuda tadi, masa aku dulu, ayah aku masih hidup, aku tengah berjalan dengan ayah aku dalam satu perjalanan. Maka ketika berjalan-jalan, ayah aku ni sepuk, batuk. Batuk tak sudah. Lepas tu naik demam, tak lama meninggal. Dalam keadaan tu aku dah panik. Tak ada orang. Kami duduk tengah padang pasir, tak ada rumah orang boleh tolong. Aku duduk menangis, duduk jerit menangis sampai aku letih. Tapi masa aku tengok ayah aku, muka ayah aku ni daripada putih berubah jadi hangit, hitam legam.
Sehingga kan aku makin aku bersedih. Apalah kena mengena dengan ayah aku ni. Wajah dia tadi putih bersih, jadi hitam lekah habis. Tak upah dia dah. Sehingga kan begitu sedihnya aku, begitu letihnya aku tertidur. Ya, orang kalau dah sedih sangat, letih juga. Rupa budak-budak nak minta apa-apa, dia jerit biar gitu. Lama jerit, tidur dia. Dia letih, dia menangis. Kawan itu gitu juga, tidur dia. Dalam tidur mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mula-mula tak kenal ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang kepadanya, kemudian mengusap kepala wajah ayahnya, dengan izin Allah berubah menjadi putih. Ini dalam mimpi dia cerita. Maka dia tanya, wahai Tuan, ada apakah ayah aku ni sampai mukanya berubah jadi hitam, kemudian kau hapus menjadi putih balik? Apa yang dilakukan ayah aku dulu ni? Wahai anak muda, ayah kau dulu ni seorang yang fasik, tetapi satu amal dia yang dia tak pernah tinggal. Walau sefasik macam mana yang kau sekali, dia tak pernah lupa tiap-tiap hari selawat kepada aku. Selawat kepada, dia kata berselawat. Engkau siapa? Ya Tuan, tidak kenalkah engkau kepada nabimu? Aku adalah Muhammad ibn Abdullah. Kejut dia, tersedar dalam mimpi. Mimpi tadi ceritalah kepada Sufyan Asal ni. Sebab itulah bila tersedar aku lihat muka ayah aku buka penutup dia, ayah aku betul-betul jadi putih dan lebih putih daripada sebelumnya. Maka semenjak hari itu tidak ada amalan yang lebih lagi aku lazimkan melainkan salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, lazimkan salawat. Kurang-kurangnya Nabi sebut 10 kali pagi, 10 kali petang. Satu hadis sebut 100 kali pagi, 100 kali petang. Duk tunggu subuh tu jangan balik dulu, nak dapatkan pahala umrah dan haji yang mabrur. Sampai syuruk duk tunggu kita bacalah tasbihat, salawat, istighfar, sekurang-kurangnya 100 kali baca. Petang lepas asar macam tu. Masa pagi tu, so 2 rakaat lepas tu masuk syuruk, 2 rakaat, dapatlah haji dan umrah yang mabrur. Tuan-tuan, hari-hari duk catatan amalan, pergi haji baru sekali 2 kali, tapi dalam amalan catatan kita hari-hari duk pergi haji, hari-hari pergi umrah, dengan umrah dan haji yang mabrur. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kita untuk kita boleh lazimkan dan kita istiqamahkan dalam kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana satu salawat Allah Taala balas dengan 10 salawatin, dengan 10 salawat yang Allah Taala balas kepada kita. Saya teringat satu orang dulu pernah tanya, orang luar Islam lah kan, selawat ni apa ya? Kata selawat ni keselamatan. Nabi kau ni, Nabi kau orang ni perlu kena doa keselamat ke? Nabi kau tak selamat, dia kata. Kau ni tak faham. Nabi kami tu ibarat kata gelas yang berisi air. Cawan atau gelas ni yang berisi air. Air itulah keselamatan. Dia penuh dengan keselamatan. Bila kami baca selawat, sama macam kami menuangkan air dalam gelas yang berisi air, akan melimpahlah air tadi. Macam itulah selawat yang kami baca kepada Nabi kami akan limpah balik kepada kami. Kata ulama, macam kita baling batu ke dalam tengah-tengah kolam, ya, atau tasik. Kita baling batu, kita baling dekat tengah, dia punya gelombang dia, riak air dia tu sampai ke tepi. Kita selawat kepada Nabi SAW, kembali balik pada kita. Tuan-tuan puan-puan, sebab tu mudah-mudahan Allah Ta'ala lazimkan kita untuk kita berselawat pada Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Malam ni kita lanjut kita at-targhib wa tarhib, ya, mana karangan daripada Syekh Ibnu Hajar Asqalani, ya. Karya daripada Ibnu Hajar Asqalani
Satu orang ulama yang dahulu di zamannya beliau, ketika beliau ni tengah belajar, duk mondok lah, dulu cerita dia sebelum jadi ulama besar. Syekh Hafiz Ibn Hajar Al-Khatami ni belajar bertahun-tahun, dia tak dapat, tak faham. Ramai-ramai dalam belajar tu dia paling seorang-seorang paling tak reti, tak masuk. Kalau hari ni belajar alif dapat, esok belajar ba, alif hilang, ba dapat. Alif ba tak dapat, ba hilang, alif pun hilang. Macam tu lah. Tak dapat, tak boleh masuk. Dah sekali-sekali tension, malam cabut lagi. Kalau mengaji Jawa dekat tanah Jawa sana, istilah ni sebut boyong. Cabut lari, minggat. Dah. Malam-malam balik tanpa pengetahuan ustaz dia, syekh dia, pergi. Zaman dulu balik-balik masuk hutan, tak. Tengok-tengok dah malam tak ada tempat, dia masuk dalam gua. Dalam gua tu terdapat titikan air, bunyi titik air. Ting ting ting. Bila tengok, tuan-tuan, air yang dia tengok tadi jatuh atas batu. Batu tadi berlubang. Bila nampak ni, dia dapat hidayah Allah. Allah Ta'ala bagi kepahaman hidayah Allah. Tak, batu macam ni keras. Tu sebutkan nama dia Ibn Hajar. Tak, batu ni keras, tapi kena air berlubang juga. Otak aku ni tak sekeras batu. Mestilah Allah boleh masukkan kepahaman ke dalam otak aku dan minda aku. Akhirnya balik semula. Belajar sungguh-sungguh dan menjadi ulama besar. Banyak kitab-kitabnya, di antaranya Fathul Bari, dan di antara kitab yang sepegang ni malam ni lah, As-Sahih, At-Targhib, At-Tarhib wa Targhib. Jadi kitab ni berisi tentang targhib, penyemangat dalam ibadah, kumpulan hadis-hadis sahih untuk menyemangatkan kita dalam ibadah, wa tarhib, dan peringatan. Kadang-kadang kita ada setengah orang ni dibagi kabar baik, dia semangat. Kadang-kadang tak juga, kena ancaman-ancaman baru dia semangat. Takut, baru dia semangat. Tu dia. Kitab pertama, dari bab yang pertama, An Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ni sanad daripada Ibn Umar, Abdullah bin Umar, anak kepada Umar, sahabat Umar, anak kepada sahabat Umar. Ibn Umar ni di antara sahabat-sahabat yang masyhur. Satu ketika Ibn Umar ni duduk perjalanan. Dalam perjalanan tersebut melalui hutan, sekumpulan rimau, sekumpulan singa ni duduk depan dia. Halau-halau tak jadi. Bagi pedang tak takut. Bagi tombak tak takut. Bagi api tak takut. Dan sekali kat kumpulan ramai itu ada Ibn Umar. Panggil Ibn Umar, ada singa, ada layan duk tidur, duk bergolek, dia duk santai duk situ dengan puak-puak dia. Ada duk gerak susu, tengok buku kan. Kata Ibn Umar, tak apalah. Ibn Umar turun dan pergi cakap dengan bahasa Arab yang fasih, cakap dekat telinga itu singa dia. Dia tulas dan dia heret singa tadi, orang nampak ke tepi, dan seluruh singa-singa tadi ikut ke tepi, tuan-tuan, ikut turut singa tadi. Apa kata Ibn Umar? Wahai singa, aku ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami nak menunaikan haji. Pergilah kau ke tepi, pulah telinga macam kita pulah telinga budak-budak, bawa ke tepi. Kau lain tu ikut belakang dia. Tuan-tuan, bila Allah cintakan satu orang hamba, Allah isytiharkan kepada Nabi, kepada malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril perintah Allah untuk isytihar kepada penduduk langit, dan kemudian malaikat Jibril isytihar kepada seluruh penduduk bumi. Sehingga kan di hutan rimau, gajah akan tahulah Allah cintakan dia. Sehingga kan Allah Ta'ala jadi rasa gerun kepadanya. Sehingga rimau gajah tadi, tuan-tuan, turutlah kata Ibn Umar. Satu ketika Ibn Umar ni dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, intalaqa salasatu nafarin mimman kana qablakum. Satu masa ada 3 orang pemuda
Zaman dahulu Nabi kata sebelum kalian. Ini Nabi cerita dengan sahabat. Makna cerita ni sebelum zaman Nabi, sebelum zaman sahabat, zaman Bani Israel, zaman dahulu. Hatta hawahumul mabitu ilal gharin, sehingganya mereka ketika mereka dalam perjalanan, tuan-tuan, kemalaman, dah malam dah, mereka duduk tak sampai lagi tujuan, tak ada hotel, tak ada homestay, tak ada apa-apa penginapan, resort ke apa ke, tak ada. Sehingga apa? Terpaksalah mereka cari tempat yang mana mereka boleh berteduh, sehingga kan mereka mabitu ilal gharin, mereka masuk dalam gua. Masuk, ada pintu gua, dia nampak, dia masuk ke dalam. Fadakhaluhu, maka mereka masuk ke dalam gua tadi. Fadhadarat sakhratu minal jabal fasaddan alaihimul gharar. Tetapi ketika mereka masuk, tuan-tuan, apa yang berlaku adalah tiba-tiba batu yang besar jatuh daripada atas gunung, sehingga kan menutup daripada pintu gua tadi. Maka mereka tak boleh keluar. Faqalu, maka mereka ini berkata, mereka bermusyawarah. Tuan-tuan, musyawarah ni perintah Allah. Setiap kita ada masalah, lagi dah dalam rumah tangga kita dah, kita kena musyawarah. Musyawarah ni agama dia, Ustaz. Musyawarah ni duk bincang. Dah, kadang-kadang benda yang tak bincang, walaupun benda tu nampak baik, kesudahannya jadi tak baik. Kesudahannya jadi tak baik. Contoh, satu rumah tangga zaman dulu cerita ni, orang tengah dalam satu rumah tangga, ada isteri, ada suami dia, duduk berdua je. Orang sesak, orang miskin. Suami dia ada basikal, tayar depan rusak. Isteri dia ada satu dekat telinga ni, ada rantai dekat telinga, subang ni tak? Yang sebelah tak ada. Isteri dia duk fikir, suami aku ni basikal dia rusak, kesian dia buat kerja, tak ada kendaraan, aku jual lah subang aku ni, tak? Aku nak belikan tayar dia, tak apalah, aku buat senyap je, surprise. Tak? Suami dia duk malam duk fikir juga tengah nak tidur, basikal aku rusak, tak ada apa gunanya. Tengok, subang bini aku sebelah je ada, tak apalah, esok aku nak pergi kedai, aku nak jual basikal aku nak beli subang. Nak beli subang ni, nak beli rantai telinga ni. Satu pergi dekat kedai emas, satu pergi kat bengkel. Satu jual subang ni, satu jual basikal. Satu nak beli tayar depan, satu nak beli subang. Balik-balik rumah je kan, balik isteri dia dulu, balik dah, ketuk rumah. Assalamualaikum, buka pintu. Abang dah balik, dia kata. Ya, abang ada nak buat surprise, dia kata. Aku juga ada. Cak abang dulu dah buat dah. Kau dululah. Kalau macam tu sama-sama kita. Tutup muka, tutup mata, tutup mata. Buka mata, ni. Satu pegang tayar, satu pegang subang. Apalah kau ni, kenapa kau beli tayar? Dia abang tu apa beli subang pula, kata. Dia, aku duk fikir, basikal aku tak ada guna, subang kau satu je, baik aku beli subang ke satu lagi, kata. Lah, aku fikir, wah macam tu bang, subang aku sebelah ni, jalan duduk sengit-sengit macam ni, baik aku beli tayar untuk kau. Akhirnya bala habis. Sebab apa? Benda kecil tak musyawarah, benda kecil tak bincang. Benda kecil tak bincang. Kadang-kadang bincang pun jadi bala, lagi tak bincang. Dan rumah tangga ni kadang-kadang bincang pun masalah, tak bincang lagi masalah. Ya, jadi perintah Allah untuk kita bermusyawarah. Macam lima ni lah, dah terjebak dalam gua, apa kita buat ni? Dia ni berbincang. Faqalu, maka hasil daripada pembincangan mereka ni, innahu la nusajikum min hadhihi sakhratin illa nad'u Allah bi salil a'malikum. Dia kata sini, kita ni tak akan boleh selamat, kita ni. Batu ni besar. Sebab apa? Mereka ni dah ikhtiar, tolak tak jadi. Tolak tak jadi, angkat tak jadi. Pakat-pakat buat sampai ke sudah tak jadi, tak gerak sikit pun. Hasilnya kita tak boleh selamat ni. Melainkan kita ni antada'un Allah, kita doa dengan Allah, minta dengan Allah, bi amali soleh, dengan amal-amal soleh kita.
Maknanya tuan-tuan, demo ni berpakat untuk berdoa depan Allah dengan bertawasul dengan amal-amal soleh. Macam mana maksudnya Ustaz? Doa depan Allah, sebut-sebut kebaikan kita, sebut-sebut kebaikan kita. Kalaulah kebaikan itu ikhlas, kalaulah kebaikan itu terima ya Allah, maka kabulkanlah hajat kami ni. Itu dia tawasul dengan amal soleh. Kita hari ini sebut-sebut kebaikan bukan depan Allah. Kita sebut kebaikan depan Allah dengan bertawasul doa, ni sunnah. Sayang, sungguh sayang, terkadang kita ni hari ini bukan sebut amal kebaikan depan Allah, tapi depan media sosial. Apa-apa media sosial. Dah, beli kipas angin pun ada kat situ. Siap satu kampung ni, satu taman tahu dia beli kipas angin. Beli aircon baru ni, beli kereta pun, beli semua satu kampung habis tahu. Dah. Kalau zaman dulu duduk kampung rapat-rapat, biasalah orang tahu satu kampung. Dekat bandar tak tahu. Orang duduk cara kau aku. Tapi sekarang tak. Satu dunia orang, bukan satu bandar, satu dunia boleh tahu. Nak apa-apa dia explore kat situ, apa-apa buat kat situ. Tak. Kadang-kadang nak dapatkan niat yang ikhlas ni bukan senang tuan-tuan. Dah nak menunjuk semua. Tak. Dah nak menunjuk semua tuan-tuan. Maka tuan-tuan, mereka pun bersepakatlah untuk mereka berdoa dengan bertawasul dengan amal soleh mereka. Faqala rajulun minhum, berkatalah pemuda yang pertama di kalangan mereka, Allahumma ya Allah, kana li abawani syaikhani kabirani. Aku ada seorang yang punya orang tua yang sudah tua. Mak ayahku dah tua sangat, dia kata. Wa kuntu la akbuku qablahuma ahlan wala malan. Aku tak pernah mendahulukan orang lain walaupun anak isteri aku, kecuali mereka berdua dulu. Aku mendahulukan mak ayah aku dulu. Dalam bab apa-apa sekalipun aku dahulukan. Dalam hadis ni maksudnya dia dahulukan untuk minum susu. Petang-petang minum susu, maka dia dahulukan mak ayah dia, dia tak dahulukan anak isteri dia. Tetapi fana abi talabu syajarin yauman falam urij alaihima hatta nama. Tetapi ketika suatu hari aku bawa kepada unta-unta aku ni cari rumput, cari padang rumput. Dia nak gembalakan unta-unta dia ni, masa tu nak dapat rumput yang elok jauh sikit. Jadi balik tu lambat. Dah balik lambat, belum lagi nak perah susu unta. Tiba-tiba bila balik, orang tua aku ni dah nama ya Nauman, tidur. Dia pun dah tertidur. Maka dia kata, fahalabatu lahuma wa buqahuma. Aku pun berilah cepat-cepat perah susu unta aku ni, kata. Ya. Aku cepat buat perah susu unta aku ni. Khawajatuhuma naimaini. Sedangkan orang tua aku tadi keduanya tengah tidur, lelak tidur. Aku perah susu, mereka tak bangun lagi. Aku duk buat perah susu tak bangun lagi. Wa karihtu an akbuqa qablahuma ahlan aw malan. Dia kata, dan aku tak boleh, aku tidak mendahulukan siapa-siapa melainkan kedua orang tua aku, sama ada anak dan isteri aku. Dia kata sini zada ba'du riwayah, ditambah dalam riwayat yang lain, riwayat tambahan, wasabiyatu yataghaduna biluhajika inda qadamai. Dia ulang, wasabiyatu yataghaduna inda qadamai. Anak dia duk minta ayah, duk minta bawah dia, duk jerit bawah dia, dekat kaki dia nak minta, ayah nak susu lah, ayah nak susu. Tapi dia tak bagi. Dia kata dah sini, aku tak mendahulukan melainkan pada mereka kedua orang tua aku. Kemudian dia kata, hatta barakal fajr, sehingganya sampailah aku duk tunggu dia susu tadi ni, duk tangan dia. Dia kata, wa qadahu ala yadai, aku pegang susu tu di atas tangan aku. Antazirul dia kata antaziru istiqadahuma, aku duk tunggu depa ni sampai depa ni sedar. Hatta barakal fajr, sehingga datangnya waktu pagi. Duk pegang, tak tidur, tunggu mak ayah ni. Biar dia mau dulu.
Fastaiqadha fashariba qahuma, sehingga kan mereka disedar, mereka pun minumlah susu tadi. Maka dia kata sini, Allahumma ya Allah, in kuntu fa'altu zalik, kalaulah perbuatan aku itu ibtigha'a wajhika, adalah untuk apa dia, mengharapkan wajah engkau ya Allah. Kalaulah perbuatan aku tadi untuk mengharapkan wajahmu ya Allah, dia kata fafarrij anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhra, maka selamatkan kami dari kesulitan tersebut, dari kesulitan yang kami hadapi, dari batu yang menghimpit tadi. Maka apa tuan-tuan, fanfarajat syai'an la yastati'un al-khuruj, batu tadi boleh gerak sikit je, sakut kat perut situ. Kalau macam saya ni nak tobek, sakut perut situ, tak boleh. Sehingga mereka la yastati', tak boleh untuk apa? Al-khuruj, untuk keluar, tak boleh keluar lagi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun melanjutkan cerita dia. Faqala al-akhar, pada orang yang berikutnya, Allahumma ya Allah, kanat li ibnatu ammin. Ibnatu ammin maknanya anak saudara, anak pak saudara, maknanya sepupu dah, sepupu perempuan, sepupu Tino, anak pak saudara. Azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha.
Allahumma, dia kata, ya Allah, kanat li ibnatu ammin, aku punya sepupu perempuan, kanat ahabban nas ilayya, di antara manusia ni dia adalah orang yang paling aku suka. Maksudnya dia minat sungguh, maknanya lama dah dia minat ni dengan anak apa, dengan sepupu dia ni dah. Fa'aratuha an nafsiha, dan dia ni teramat sangat apa, nak kepada dirinya lah. Maksudnya dia memang berminat kepada perempuan tadi, tetapi sayang apa dia, fam tana'at minni, tapi dia tolak aku, dia tak nak dengan aku, dia tak suka lah. Dah, cinta dia bertepuk sebelah tangan ni. Dah, dia suka sangat-sangat, dia berahi sungguh-sungguh, tapi tak suka perempuan ni. Sehingganya hatta alamat biha sanatu minas sinina faja'atni, ya, dia datang pada aku satu masa ketika masa musim susah, masa musim kebulu. Datang satu musim mana dia nikah ni, dia nikah dengan orang lain, maknanya sepupu dia tadi, sepupu perempuan dia. Masa tu musim kebulu, faja'atni, dia datang dengan aku untuk minta bantuan lah. Sebab dia ni satu orang kaya lah. Tu bila dia datang pada aku, maka fa'ataituha, aku beri kepada dia isrina wa mi'atan dinar, aku beri kepada dia ni 120 wang emas. Tuan-tuan, 120 keping wang emas. Kalau satu dinar sekarang ni, hak dinar tu, dinar apa dia, hak loan ni ada tu kan, tu public gold tu, satu keping wang emas tu 11,000 lebih. Sekeping tu 12,000, dekat 12,000. Hak tu 12,000 kali kepada 120. Banyak tak banyak. Masa tu dia wui lah 120 keping wang emas ni. Tapi ada situ, ada makna dia. Dia kata apa? Antu khalliya baini wa baina nafsiha. Tapi aku beri tu bukan saja, aku nak aku ni dengan dia duduk dua-dua lah buat maksiat. Antara diriku dengan diri saja, duduk dua-dua ni. Tu dia. Maka perempuan tadi duduk tolak lah. Tapi ketika mana, ketika dia dah tak tahan dah, hari pertama dia mari, dia tolak, esok lagi dia balik pula. Sebab apa? Anak jerit menangis, mak lapar dah. Orang perempuan. Sebab tu Nabi dalam hadis tentang akhir zaman ni, hadis tentang mana Dajjal ni, Nabi kata apa? Kalau Dajjal mari datang nanti ni, Dajjal keluar ni, pergi tambah ikat tangan kaki isteri kamu, ibu kamu. Nabi suruh orang perempuan ni duk ikat kaki dengan tangan dia. Maaf lah, kakak belakang sana. Kenapa? Kerana orang perempuan yang tak tahan. Dengan apa? Dengan perasaan kesihan dia dengan anak-anak dia. Kalau diri dia lagi boleh dia tahan, tapi melibatkan anak dia, jerit, menangis, merintih, minta makan, lapar, dahaga, memang seorang ibu tak boleh tahan tak? Dia pun, itu Nabi kata suruh ikat tu. Ikat anak boleh. Ikat isteri kita tu, tangan dengan kaki dia. Dah, apa tak tahan. Dalam kisah ni pun dia kata itu juga. Sehingga hatta idza qadaratu alaiha, sehingga kan masa tu dia dah turut dengan aku dah. Tetapi apa dia? Qalat, dia berkata, la uhillu lak, aku tak halal kepada engkau, anta huddal khatama illa bihaqqihi. Ini orang dulu ni, dia bermada sikit. Aku tak halang kau cabut cincin ni bukan pada yang hak dia. Kau paksa lah maknanya tak? Tu dia. Aku tak halang kau ni, kau buat maksiat dengan aku, dia kata. Bila sebut perkataan ni, dia kata, fataharrajtu minal wuqu' alaiha, aku rasa diri aku dosa, aku merasa bersalah dengan dirinya, dia kata. Bila dia kecek, bila dia cakap, aku tak halalmu dunia akhirat ni, aku tak halalmu buat maksiat ni, aku tak halang kau cabut cincin macam yang apa, dengan yang tidak betul, dengan tidak haknya, kau paksa aku buat maksiat, aku tak halang. Maka dia kata, aku ada perasaan gerun, takut, rasa berdosa.
Maka dia kata aku tinggalkan situ, wansaraftu anha, aku tinggalkan dia situ saja. Ya. Padahal wahia ahabun nas ilayya, padahal dia ni seorang perempuan yang lama dah aku minat dengan dia. Dok lama dah aku minat dengan dia. Satu masa sehingga dia mari depan aku, walaupun dah ada anak atau lelaki dia, tapi ada kesempatan untuk aku maksiat ya Allah. Dak, tapi aku tinggal dia, aku tinggal aja. Wa taraktu zahab, aku tinggal dia dengan harta-harta tadi tu, dengan emas tadi dia kata. Alladzina a'taituha, dak aku bagi kepada dia percuma saja-saja. Akui sajalah, aku tak jadilah nak buat maksiat. Allahumma ya Allah, in kuntu fa'altu dzalik, kalau aku buat macam itu ya Allah, ibtigha'a wajhika, karena mengharapkan muka engkau, wajah engkau ya Allah, kerana aku ikhlas ya Allah, dia kata fakhruj 'anna ma nahnu fih, keluarkan kami, selamatkan kami dari kesulitan yang kami hadapi, dia kata. Fanfarajatil sakhratu ghayra annahum la yastati'una al-khuruj, sehingga kan batu tadi tuan-tuan gerak, tapi tak boleh lagi mereka ni untuk keluar pada situ. Tak, tuan-tuan, dengan niat yang ikhlas, doa, kemudian menyebut kebaikan di hadapan Allah, batu gerak dengan izin Allah, dengan asbab keikhlasan amal mereka. Pertama, birrul walidain. Yang kedua, bersedekah dengan ikhlas. Kedua, sedekah dengan ikhlas. Walaupun mula-mula dia nak sedekah tu ada maksud, tapi kemudian dia ni beristighfar, dia relakan, dia ikhlaskan kerana Allah, untuk mencari muka Allah, untuk mencari wajah Allah, untuk mengikhlaskan amalnya, maka Allah selamatkan. Tapi tak habis lagi, sehingga faqala salisu, berkatalah lelaki yang terakhir, yang ketiga, Allahumma ya Allah, inni ista'zartu ujura'a fa'ataituhum ajrahum ghaira rajulin wahida. Ya Allah, aku ni ada sewa, aku ada bayar pekerja-pekerja, satu masa aku nak bayar upah mereka, semua mari ghaira rajulin wahid, kecuali satu orang dia tak mari, dia kata. Oh, semua orang mari pekerja aku, seorang tak mari. Maka dia kata tarakal ladzi lahu zahab, harta upah dia tadi ni aku kembangkan, aku beli emas, aku duk kembang harta dia. Fasamaratu ajrahu, aku buat lagi perniagaan, hatta kasurat minhul amwal, sehingga berkembanglah harta tadi daripada upah orang tadi. Faja'ani ba'dahin, tiba-tiba dah berkembang dah harta daripada upah dia, aku buat bisnes lain, aku buat perniagaan lain, kabar-kabar dia mari pula, tiba-tiba dia mari datang. Dah berapa tahun, tiba-tiba dia datang. Maka dia berkata, faqal, dan dia berkata, ya Abdullah, addi ilayya ajri. Tuan, okey, mana upah aku dulu, aku nak ambil, dia kata. Fakultu lahu, maka aku berkata kepada dia, mari sini. Kullu ma tara min ajrik, mu tengok tu, awak tengok situ depan mata awak, tengok depan atas bukit tu, tengok. Dia kata itu semua adalah upah engkau. Dia kata situ apa? Minal ibil, daripada unta-unta, wal baqarah, daripada lembu-lembu, wal ghanam, daripada kambing, wal raqiq, sekali dengan hamba sahaya menjaganya. Hak jaga kambing, hak jaga unta, hak jaga lembu tadi, kubah tadi. Faqala, berkata tadi pekerja tadi, ya Abdullah, la yastastahzi, mu jangan pilih aku lah, dia kata. Mu jangan pilih aku, betul ke? Takkan upah aku jadi unta, jadi lembu, jadi kambing banyak macam tu, dengan tukar-tukar gembala dia sekali. Dia pun ceritalah, aku ni telah jadikan upah kau ni, aku kembangkan jadi besar perniagaan ni semua, dia kata. Bila dia dengar macam tu, tuan-tuan, maka tuan-tuan, yang dia kata apa? Fa'aghazahu kulluh, dia kata dia ambil semua. Fastaqahu falam yatruk minhu syai'an, dia tak tinggal satu ekor pun, dia tak tinggal. Ni bila tahu, ni dulu upah mu ni, aku buat niaga, aku buat perniagaan macam ni, dan mu ambil dah semua, dia kata.
Dia ni tak segel, tak segel, tak ada terima kasih ke apa. Dia pakai ambil gitu. Ambil bawa sekali semua. Kalau kita ada bawa bagi tak, seekor dua kita beri dah, tanda terima kasih tidak. Wahai Allah, dia ambil semuanya. Letih lelah aku ni dia buat kembangkan niaga dia ni, dia tak bagi apa-apa sikit pun. Tak bagi komisen sikit pun. Dia ambil belakang, dia kata, dia ambil semua. Ya Allah, dia kata, Allahumma ya Allah, in kuntu fa'altu zalik, kalau aku berbuat macam tadi, ibtigha'a wajhika, untuk mengharapkan wajah engkau, kerana ikhlas kepada engkau, fakhruj anna ma nahnu fi, maka selamatkan kami daripada kesulitan ini. Fanfarajatil sakhratu fakharaju yamsun, maka ketika yang ketiga ni Allah geser batu tadi, gerak batu tadi, sehingga ketiga tadi lepaslah daripada kesulitan yang menimpa mereka. Ketiga ni apa dia? Dia buat kembangkan usaha, dia amanah tuan-tuan. Anak amanah tuan-tuan, di antara yang mana membuat Allah Ta'ala suka pada kita. Amanah ni bukan main-main salah-salah amalan tuan-tuan. Birrul walidain yang pertama. Yang kedua, sedekah dengan ikhlas. Yang ketiga, amanah yang kita pegang, yang boleh mana menyelamatkan kita tuan-tuan daripada kesulitan hidup kita, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Sebenarnya malam ni ada dua hadis. Ni hadis pertama yang kita baru baca, ada hadis kedua tadi. Hadis yang kedua ni, tapi masa ni tak berapa, tak cukup. Kita sambung pada lain kesempatan insya-Allah. Hadis dalam ni hadis tentang kisah-kisah orang-orang yang telah beraku ikhlas, yang mana dalam hidup mereka Allah Ta'ala tolong dalam hidup mereka. Mudah-mudahan ada ibrah ataupun kita boleh ambil manfaat daripada kisah yang telah kita dengar. Lebih dan kurang insya-Allah mohon dimaafkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi taufik hidayah kita untuk selalu menjaga niat-niat kita. Sebab syaitan ni tak ambil biti ringgit kita, syaitan hanya ambil niat ikhlas kita. Sebab tu ulama kata tasihun niat, untuk kita selalu perbaiki niat kita, di awal beramal, di akhir beramal, dan di tengah-tengah beramal. Innamal a'malu binniat, dia kata. Dan ada dalam riwayat yang lainnya, innamal a'malu bil khawatim. Allah juga melihat amal-amal yang akhirnya, akhir daripada beramal kita. Kalau baik akhirnya, baiklah seluruh amal kita daripada awal tadi. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan tasbih kebarah dan doa walas. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.